Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Yang berusaha seluruh jawatan kuasa bagi surau diri Jumaat. Sini panggil masjid surau ya. Surau diri Jumaat ya, Taman Bersatu ini. Tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah, dengan izin Allah dapat kita hadir ke rumah Allah ini, dan insya-Allah tuan-tuan kita dapat berada sebentar dalam majlis ilmu. Sambung perbincangan kita dalam bab kabair, yakni dosa-dosa besar pada malam ini. Kalau ikut sukatan yang lepas, kita bulan lepas ataupun tahun lepas, akhir tahun lepas, kita telah membicarakan berkaitan dengan zakat. Jadi zakat ni cukuplah ya, 2 kali, dan sepatutnya malam ini dosa yang ke-6. Tapi dosa yang ke-6 ni saya tinggal dulu, sebab kita bawa dosa yang ke-6 ni insya-Allah pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban, sebab dia berkaitan dengan puasa Ramadan. Jadi malam ini saya pergi kepada dosa yang ke-7. Siapa yang ada kitab ya? Dosa yang ke-7 iaitu dosa tidak berhaji walaupun berkemampuan. Ini suatu bab yang sangat penting. Sangat penting kita kena faham. Ramai yang tak faham bab haji ni. Jadi sebelum itu kita bersyukur, saya kata tadi, telah masuk ke tahun baru Masihi, dan kita telah pun meninggalkan 2021 dan kita telah melangkah ke tahun 2022. Dan ramai yang merasakan semakin tua. Sebenarnya tiap-tiap hari kita bertambah umur, tapi bila bertambah tahun ni kita terasa lebih sikit kan. Dah tahun 2022 kononnya kan. Jadi apapun kita bersyukur kita dapat melangkah ke tahun 2022. 2021 meninggalkan kita dengan pelbagai kisah, pelbagai peristiwa, dan datang tahun 2022 kita mengharapkan suasana yang bertambah baik. Walaupun ramalan-ramalan yang kita dengar, pelbagai keadaan 2022 yang akan berlaku. Pagi tadi pun saya di Parit Bunta ada dengar sembang-sembang mengatakan ramalan 2022 ni macam-macam. Dan ada dah yang bersikap ataupun berperangai, suka meneliti tempat-tempat tertentu, konon-kononnya mencari Dajjal. Saya terkejut pagi tadi bila dengar depa cerita ada orang-orang tertentu dia pergi tempat-tempat tertentu nak tengok, sebab dia baru memahami bahawa Dajjal akan muncul. Jadi ada bunyi sembang, ada kata aku kalau aku jumpa Dajjal aku lari. Ada yang kata dia nak berlawan dengan Dajjal. Saya pun senyum je lah, nak kata apa kan. Dia faham ke tak cerita Dajjal ni yang Nabi ajar. Bila kita tahu datangnya Dajjal, yang Nabi ajar, hendaklah kita bersedia. Sekarang ni suasana sekarang dikatakan sudah hampir masanya. Jadi yang nak selamat daripada Dajjal ni Nabi cerita 3 ya. Satu, yang duduk di kota Mekah dan Madinah. Yang kedua, orang yang selalu berdoa, insya-Allah, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nabi kata selalu berdoa. Ini Aisyah pun cerita keadaan Nabi, selalu berdoa. Walaupun Nabi kita pun dah faham berapa ratus tahun yang lalu kan. Tapi Nabi ajar dah, Nabi pun berdoa, apatah lagi kita. Dan yang ketiga, diajarkan oleh Nabi banyaklah membaca
ataupun keraplah membaca ayat-ayat yang telah dinyatakan, iaitu awal surah 10 ayat surah apa? Kahfi, kan? Awal alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin, ila akhir ayat yang ke-10. Begitu juga 10 ayat yang terakhir surah Kahfi. Jadi saya nak sebut tu apa, bila saya teringat pagi tadi saya dengar cerita tu, saya kata macam-macam tanggapan. Tak apalah, mudah-mudahan tuan-tuan kita amalkan doa yang Nabi ajar tadi, minta jauh daripada fitnatul mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan fitnah selepas mati. Fitnah masa kehidupan ni banyak tuan-tuan, sebab itu kita kena berhati-hati. Tajuk kita tidak berhaji walaupun berkemampuan. Dosa besar. Jadi haji ni kita faham adalah merupakan satu rukun Islam, rukun yang kelima. Bila kata haji ni rukun Islam yang kelima, mestilah kita laksanakan, dan dia letak situ manis tata'a, sekiranya berkemampuan ni. Bagi siapa? Manis tata'a, man, sesiapa yang istata', berkemampuan. Jadi kalau tak mampu, tak payahlah. Jadi kita nak faham tentang kemampuan tu yang kita nak faham. Ramai orang yang situ dia kurang faham. Baik, sekarang ni kita nak tahu dahulu bahawa rukun Islam yang kelima yang katakan haji itu apa dia? Mengunjungi Baitullahil Haram. Mengunjungi Baitullahil Haram pada bulan-bulan haji. Itu mengerjakan haji. Mengerjakan umrah, mengunjungi Baitullahil Haram pada bila-bila masa. Jadi untuk apa? Untuk melakukan ketaatan perintah Allah lah, seperti yang Nabi laksanakan. Jadi di sini ada yang dah menunaikan haji, ada yang dah menunaikan umrah. Jadi siapa yang pergi haji lazimnya udah buat umrah sekali lah. Udah buat umrah sekali. Siapa yang pergi umrah belum pergi haji, dia kena meletakkan cita-cita dia akan menunaikan haji. Tapi untuk sekarang ini, suasana sekarang ni kita dengar, suasana sekarang ni ada halangan-halangan yang kita kena faham. Ada halangan-halangan yang kena faham. Jadi mengerjakan haji kita tengok dulu suasana. Adakah kita dibenarkan ataupun tahun ni tak dibenarkan? Belum pasti lagi ya. Jadi sedang bersiap sedia. Walau bagaimanapun yang dah dapat panggilan tu, dia hanya get ready lah. Get ready ya. Yang diwajibkan ke atas orang Islam yang berkemampuan untuk mengunjungi tanah suci, iaitu Makkah Al-Mukarramah, untuk mengerjakan manasik haji. Jadi itu yang dikatakan menunaikan haji. Atau datang untuk menziarahi Kaabah. Jadi maksud yang disebut kalau kita kata menunaikan haji ialah mengunjungi Baitullah Haram pada bulan-bulan haji untuk melaksanakan ibadah tertentu dengan syarat-syaratnya yang tertentu. Dia ada syarat-syarat dia. Kita kena mengaji lah. Kita kena faham rukun haji, wajib haji. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini adalah merupakan dalil bila Allah menyatakan di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, mengerjakan ibadah haji itu adalah kewajipan manusia terhadap Allah bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Yani manis tata'a, saya kata tadi, bagi mereka yang berkemampuan, sanggup atau berkemampuan untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Apa yang kita nak kena faham, manis tata'a itu. Maka bila Allah menyatakan begitu, maka kita pun menjawab. Jadi bila Allah mengatakan begitu, maka hamba kita pun menjawab, labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi hamba menjawab. Bila hamba mengatakan itu, iaitu hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Kita ulang. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, Tuhan yang tidak ada sekutu bagimu. Kita mengaku kepada Allah bahawa kita datang. Sebab itu bila kita lepas berniat di mana tuan-tuan, sebelum kapal terbang turun, kalau kita masuk Jeddah di mana? Miqat apa yang kita sebelum kapal terbang turun? Di Jeddah. Qarnul Manazil. Kalau kita dari Madinah, apa miqat? Nak masuk ke Mekah? Bir Ali. Atau yang namanya Zulhulaifah. Jadi kita pun mula berniat di miqat. Itu yang dinamakan rukun haji. Niat di miqat wajib haji. Kita mengaji kan, ada rukun haji, ada wajib haji. Jadi tuan-tuan pun berniat. Kalau tak berniat di situ boleh tak? Boleh. Kena bayar dam. Itu dia tengok dam pula. Dam pula. Dam apa? Kena faham dam tu apa dia? Denda ke? Bukan denda. Dam itu ialah gantian ibadat. Jadi bila dah faham dam apa dam? Dam kena fahamlah. Dam apa jenis? Ada 4 jenis dam. Ikut apa yang kita buat yang tidak menepati wajib haji tadi, maka kita kena bayar dam. Tertib wa takdir. Lagi apa lagi? Takhir wa takdir. Lagi apa lagi? Ada 4 semua jenis kan. Apa itu kita cerita lain. Ini sebab nak sebut kedudukan dulu. Jadi kemudian bila manusia mengakui kepada Allah, mengatakan begitu, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, sesungguhnya segala pujian, nikmat dan pemerintahan adalah kepunyaan-Mu, tidak ada sekutu bagimu. Jadi kita kata gitu, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, seruan kamu diterima dan bahagialah kamu. Bekalan kamu itu halal, kenderaan tunggangan kamu halal, dan haji kamu haji mabrur, tidak ditolak. Itu bagi orang yang ikhlas dan bekalannya bersih. Kalau dia pergi haji dengan tidak ikhlas, ataupun sumber kewangan dia tidak bersih, maka apa yang dikatakan oleh Allah, tidak diterima seruanmu dan tidak ada kebahagiaan bagimu. Nampak? Tidak diterima seruanmu dan tidak ada kebahagiaan bagimu. Sebab engkau datang bukan lillahi ta'ala, tapi linnas, kerana manusia. Ada tak orang pergi kerana manusia? Ada. Dia mengharapkan pujian manusia. Harap pujian manusia. Macam mana contoh harap pujian manusia? Macam mana Ustaz? Antaranya pergi, dia balik, kalau orang tak panggil dia haji, orang tak panggil lagu tu, biasa orang panggil Pak Mat, Pak Mat. Balik-balik orang tak panggil haji, orang panggil Pak Mat. Tak dengar. Pak Mat. Tak dengar ke Pak Mat? Haji. Apa hal contoh? Baru perasan. Kan? Itu. Jadi tuan-tuan, kena jagalah tu antaranya. Jadi orang nak panggil haji ke, orang tak panggil ke, tak ada masalah. Boleh tak letak gelaran haji? Boleh letak, tak ada masalah. Orang tanya saya kan, apa beza letak dengan tak letak? Tak ada apa. Letak ada apa nama haji, tak letak tak ada gelar haji. Ikut masing-masing tujuan apa nak letak. Saya letak tu, lepas tu ustaz letak nama haji, letak. Pasal apa? Ada orang letak nama cikgu. Pasal apa? Supaya orang nak tanya apa-apa orang tahu tu cikgu. Ada orang letak nama ustaz supaya orang tahu. Kalau nak tanya hukum agama boleh lah, sebab dia ni ustaz, orang kenal. Itu ni saya letak haji pasal saya, kalau orang nak tanya bab haji, insya-Allah saya boleh tolong bantu. Gitulah. Kan? Boleh tolong bantu. Tapi bukanlah saya pandai sangat. Bukan. Sebab kita ilmu kita tak boleh kuasai semua. Jadi bab haji ni kita kena faham.
Itu kena mengaji. Banyak kita kena mengaji. Jadi saya kata tadi nak bubuh nama haji pun tak apa. Jadi saya kata saya bubuh atas dasar itu. Ada orang bubuh nama dia Dr. DR. Pasal apa? Pasal dia habis mengaji dalam bidang linguistik contohnya. Jadi bab linguistik tanyalah dia. Dia DR doktor. Maknanya dia ada pengetahuan. Gitulah kedudukan. Jadi ikhlas. Maka bila ikhlas insya-Allah, tapi bila tak ikhlas Allah jawab bahawa hajimu tidak diterima. Jadi seruanmu tidak diterima, tidak ada kebahagiaan bagimu, bekalan kamu haram kalau bekalan dia haram. Perbelanjaan kamu haram kalau perbelanjaan dia haram. Ada tak perbelanjaan haram? Ada. Dia pergi haji duit judi. Dia pergi haji duit hasil yang tidak halal. Haram. Jadi sebab itu kena faham. Sebab itu orang nak pergi haji ni orang takut. Kadang-kadang dengan duit tidak halal itu, jika Allah nak tunjukkan kuasa dia, Allah tak terima dia, Allah tak terima. Ada orang Allah tak terima. Sebab itu ada orang sampai berita kat saya, dia bertanya, boleh tak ustaz pergi haji? Dia pergi mengunjungi Baitullah, mengerjakan semua syarat-syarat wajib haji dan rukun haji. Lepas tu orang sepatutnya menziarahi Madinah, dia tak pergi ziarah Nabi. Tak ada, boleh sah haji dia. Tapi kenapa tak pergi ziarah Madinah? Rupanya waktu dia nak pergi ziarah Madinah dia jatuh sakit dan dia tidak dibenarkan pergi ke Madinah, terus dihantar pulang. Tak ada rezeki dia. Ada ke orang macam tu? Ada. Di mana di Kinta. Tapi saya tak boleh cakap siapa dia. Tapi dia pun tak cerita ke orang. Tapi saya dapat maklumat semua. Kita dapat maklumat ya. Macam-macam. Ada orang hari wukuf di Arafah, dia tak sedar diri. Gimana? Tak sedar diri. Kalau dia dapat buka mata sedar diri, dia akan dihantar juga pergi wukuf di Arafah walaupun sekejap. Walaupun dia tidak turun, tetapi van yang bawa dia hanya sampai di bumi Arafah, maka dia pusing balik, dah mencukupi. Bagi tahu dia sekarang kita berada di bumi Arafah, patah balik. Boleh dah. Tapi dia tak sedar langsung sampai orang selesai mengerjakan haji. Maka macam mana? Itulah kedudukannya dia. Maka sebab itu orang yang macam ni dia kena mari lagi. Jadi kuasa Allah, Allah nak bagi tak bagi. Sebab itu kita kena banyak berdoa. Sebab ini kerja haji ni bukan main-main. Kena betul-betul belajar. Ada orang pergi sana macam-macam cacau merba berlaku. Macam-macam. Jadi kalau saya nak cerita bab ini tuan-tuan, terlalu banyak yang kita hadapi. Terlalu banyak. Macam-macam tuan-tuan. Sebab itu kalau tak cukup ilmu, kita kata Allahu Akbar. Ada orang sebelum berangkat di sini, suami isteri dah dapat surat. Pengalaman saya ceramah di Jabat Tabung Haji Ipoh, dah dapat surat dah. Mana orang yang akan pergi, saya ceramah pukul 8 pagi sampai pukul 4.30 petang. Ini khusus untuk orang yang dah dapat surat dan akan berangkat. Maka dipanggil saya 100 orang. Okey ya, saya ceramah datuk, datin semua ada itu. Sampai waktu pukul 10 ada seorang nak jumpa saya. Dia kata merayu pada saya, minta ustaz tolong bantu dia. Apa dia? Suami saya ni tak mau pergi haji. Ada juga. Dah dapat dah. Sekarang persiapan untuk berangkat lah. Ceramah terakhir sebelum kursus khas penuh. Maka ceramah satu hari kursus khusus ni, rupanya dia tak nak pergi haji, tapi dapat dah. Isteri dia jumpa saya, minta supaya saya pujuk suami dia. Pukul 12 waktu free tu saya panggil beberapa orang, saya bagi tazkirah khusus. Steady ya. Orang lain banyak orang menangis. Kita menerangkan keadaan tu, banyak orang menangis. Suami dia steady ya. Apa pun tak ada. No hand ya. Bahasa orang kata kan. Apa pun tak ada. Kering ya. Ada juga. Lepas tu sambung sesi petang. Lepas Zuhur, terus dia minta izin kat saya, dia ada tugasan penting. Sebab dia orang penting dalam pasukan keselamatan. Jadi dia minta izin untuk tak mengikuti kursus seterusnya. Tak apa, saya kata tak ada masalah. Saya, kerja saya bagi menyampaikan ilmu. Hampa tak mau pun tak ada masalah. Hampa ada urusan pergi. Itu keadaannya. Macam-macam. Kalau nak cerita suasana, macam-macam. Kalau cerita suasana di Mekah, sampai esok pun tak habis. Banyak suasana yang berlaku. Baik tuan-tuan.
Maka itulah keadaan bila Allah menyeru manusia datang ke Mekah ataupun mengunjungi Baitullah dengan menyahut seruan Allah. Dan dalil lagi yang lain, iaitu Allah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 196, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Di sini yang dikatakan dua-dua wajib. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan tunaikan haji dan umrah kerana Allah. Jadi orang tanya umrah wajib tak? Wajib. Ni wa atimul hajja wal umrata lillah. Umrah yang pertama wajib. Selepas itu semua sunat. Haji yang pertama wajib. Baik itu bila melaksanakan haji, kita akan buat umrah. Sama ada haji tamattu', haji qiran, tak kira haji ifrat kah, akan melaksanakan umrah. Tengoklah haji apa yang kita buat, kan? Jadi kalau biasanya majoritinya pengalaman saya haji tamattu' jelah. Biasa kita kata 99% haji tamattu' jelah, kan? Pasal kedudukan haji itu, kan? Jadi sebab itu kita rasa senang nak buat haji tamattu', PP sampai buat umrah dulu, lepas itu bebas. Nak tunggu je hari nak berangkat wukuf ke Arafah, barulah kita kembali memakai pakaian ihram dan berniat. Tapi kalau ifrat, dia turun tu dengan pakaian ihram, dia niat sampailah selesai mengerjakan haji, dia berpakaian ihram. Masa saya pergi haji, saya pergi KT1, kapal terbang pertama. KT1 rupanya saya ingat tak ada lah orang buat haji ifrat. Ada seorang, memang hebat, saya salute. Memang hebat dia buat haji ifrat. Sebab dia start hari pertama sampai, dia tidak boleh gunting apa-apa. Sebab dia dah berniat, dia tidak boleh gunting apa-apa, dia tidak boleh melakukan perkara-perkara yang telah ditetapkan. Tak boleh, kena jaga. Kalau tak, kena dam. Jadi dia memang hebat. Saya sendiri pun buat haji tamattu', jadi itu keadaan. Kemudian Nabi SAW telah bersabda, cepatnya masa. Man malaka zadan warahilat. Nabi menyatakan, tuballighuhu hajjal baitillahil harami walam yahujja, fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, wazalika lianna Allah ta'ala yaqulu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nampak? Barang siapa yang memiliki bekal dan kenderaan yang dapat menyampaikannya untuk berhaji ke rumah Allah, iaitu Masjidil Haram, dan dia tidak berhaji. Disebut tadi, man malaka zada wa rahilatan tuballighuhu hajjal baitillahil haram walam yuhajja. Dia ada kemampuan tapi walam yuhajja, tapi dia tak buat. Dia ada kemampuan dia tak pi. Ramai orang yang macam ni. Sebab itu kena jaga. Dia rukun Islam yang kelima, dia wajib dilaksanakan bagi yang berkemampuan, man istata'a. Tapi dibagi tahu Nabi kata siapa, maknanya kalau ada yang siapa man, barang siapa memiliki bekalan tapi dia tak mau, dia ada bekalan, dia ada kemampuan. Apa yang dikatakan man istata'a? Dia ada duit untuk pergi haji, cukup duit untuk pergi haji. Kemudian bila cukup duit, dia boleh menyediakan kenderaan. Mana beli tiket kapal terbang lah ni orang tak nak pakai kapal haji lah. Yang mana yang perlu dengan kapal terbang, yang mana boleh dengan daratan, dia dapat menggunakan duit dia untuk menaiki kenderaan daratan. Satu, berkemampuan duit. Yang kedua, diri dia, kederat yang ada pada dia tu berkemampuan yang Allah bagi, iaitu kemampuan tenaga yang ada pada dia. Dia berkemampuan pergi. Dia tak pergi, dia tak pergi saja, tapi duit dah tak ada. Tapi cakap dia tak ada duit. Mana beji? Duit tak ada. Tapi dia kata duit tak ada, tapi rumah harga 500,000. Dia boleh duduk rumah harga 100,000, tapi tak duduk rumah harga 500,000. Rumah dia gunakan duit, sanggup guna duit sampai beli rumah 500,000. Tak pergi haji. Tak pergi haji.
bersiap sedia untuk menerima balasan Allah. Ada satu ustaz yang ini petugas tabung haji lama dia, tak silap saya, Ustaz Sid. Anak dia sahabat saya. Ada sini yang kenal kan, Ustaz Samsul. Yang saya ingat kalau tak silap saya, Ustaz Sid bagi panduan. Orang tanya, dulu dia pakar haji lah, Ustaz Sid ni arwah. Orang tanya macam mana nak kata berkemampuan di sisi keuangan. Dia kata macam inilah senang. Kalau dia start kerja, dia mula kerja lah, gaji 1,000. Daripada gaji 1,000 tu dia gaji itu dia perlu untuk makan, tempat tinggal, pakaian, dan apa lagi, kenderaan yang sepatutnya. Contohnya, makan berapa sebulan, kenderaan berapa. Dalam 1,000 tu ada tak boleh simpan 100 untuk pergi haji? Oh, tak cukup lagi, tak apa, naik lagi gaji dia, naik lagi sampai 1,500. Boleh tak simpan sikit untuk pergi haji? Kalau dia kira, contoh rumah, untuk rumah, sewa rumah 400. Yang sederhana lah, jangan ambil rumah mewah ni, sewa rumah 1,000. Letih kan? Ambil padan-padan, makan berapa, ni berapa, boleh tak simpan 100? Tuan-tuan jangan marah kalau saya cakap. Oh, tak boleh Ustaz. Tapi duk pui, boleh. Bakat duit boleh, berlambak buang. Sekotak berapa haji? Benson and Hedges berapa sekotak? Saya tak isap rokok, saya tak tahu. Berapa haji? Yang baru ni berapa harga dia tuan? 17 hari, 10 hari 170. Hui, sebulan 170 kali 3, 7 kali 3 21, 510 untuk rokok yang makruh. Saya tak kata haram. Yang makruh itu boleh disediakan. Simpan 100 untuk pergi haji tak boleh. Jadi dia simpan lah, dia takut dia pun taklah 100 untuk pergi haji. 100 sebulan, setahun 1,200. Setahun 10 tahun, 10 tahun kerja sudah patut pergi haji. 30 tahun kerja tak pergi haji lagi. Apa cerita? Oh, tak cukup duit, tak ada Ustaz, duit tak ada. Jadi saya kata yang tadi itu wajib dia pergi haji. 10 tahun sudah wajib. Mana kena mencarum, kena bersedia. Mencarum maksud saya kena simpan duit, kena bersedia. Lepas tu buat masuk dalam tabung haji. Jangan simpan dalam Bank Semen Nasional. Pergi daftar, simpan dalam tabung haji saja pun tak jadi. Dia kena daftar haji. Daftar haji dia akan mula kira tahun kita nak pergi. Dia mula calculate. Jadi kalaulah sepatutnya kita dah simpan tu, kita setelah kerja 10 tahun wajib dah pergi haji, tapi panggilan kita belum, tak apa, itu kita tak diwajib sebab ikut giliran. Jadi bila sampai giliran pergi ya. Biasanya kalau daftar tu dalam 20 tahun ni lah, ni tak tahu kan. Ada kawan saya udah nak pencen baru dia nak daftar. Gaji bukan 1,000. Gaji bila sembang gaji, sembang berat 52, 54 juta. Tunggu nak pencen baru daftar. Bila dapat keputusan, saya macam mana nak pergi haji? Sebab umur saya 90 baru boleh dapat pergi haji. Salah siapa di situ? Yang hang kerja umur 30 pasti tak daftar. Orang lain daftar umur 30, umur 40 dah berangkat pergi ke tanah suci. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dia kata tadi, ramai orang tak faham. Beli rumah, ada beli kereta, sepatutnya beli kereta cukup kadar beli kereta dengan cara pembelian Islam. Sebulan belilah kereta, tak pergi haji lagi, belilah kereta yang biasa. Apa dia? Belilah kereta biasa-biasa, contohnya Proton Saga, 500 sebulan. Ni tak main lah Proton Saga. Uish, sembang dah. Itu apa yang main? Alphard. Alphard. Bayaran dia Alphard lah. Berapa sebulan? Tak banyak, 1,800. Alphard dia boleh beli, haji dia tak boleh pergi. Tak apa, hang tunggu esok balasan hang tahu. Anak baru seorang, pasal apa pakai Alphard? Alphard ni anak orang 6 orang, 7 orang Alphard lah. Anak seorang, bini seorang, bini 3 boleh tahan, aku terima lagi. Bini seorang, anak seorang Alphard. Aish, mana ada standard? Kata, tak apa, tak standard, hang tunggu esok. Umur dah 50 tahun.
Tak boleh pergi haji lagi. Tak cukup duit Ustaz. Bukan tak cukup duit. Hang saja tak nak pergi, hang tunggu balasan Allah. Ingat tengok Nabi kata apa? Maka pilihlah dia untuk rumah Allah iaitu Masjidil Haram dan dia tidak berhaji. Maka pilihlah dia untuk mati sebagai seorang Yahudi atau Nasrani. Nampak? Hang akan berlaku jadi mati Yahudi atau Nasrani. Dan yang demikian itu kerana Allah telah berfirman. Pasal apa jadi lagu tu? Pasal Allah dah bagi tahu dah dalam Al-Quran. Apa dia? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah bagi tahu dah. Mengerjakan haji itu adalah kewajipan manusia terhadap Allah bagi mereka yang sanggup atau mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nampak? Sanggup atau mampu. Dia sanggup tak? Sepatutnya sanggup, sepatutnya mampu, tapi dia saja buat tak mampu. Jadi sebab itu sepatutnya bila boleh jadi, senang cakapnya, daripada awal lagi kena get ready dah untuk haji. Utamakan haji. Dia dah. Berapa ramai orang yang tak boleh. Dah pencen baru nak pergi haji. Baru teringat kepada Allah dah pencen. Kalau dia tak pencen, masih tidak lagi teringat kewajipan itu, tiba-tiba dia mati. Duit duk simpan dalam bank banyak tu, 100,000. Oh, bangga. Saya simpanan tak banyak lah, dah 100,000. Haji nanti tak pencen lagi. Pasal apa nak tunggu pencen? Haji boleh pergi bila-bila masa. Ada peruntukan cuti haji semua ada. Pasal apa nak tunggu pencen? Oh ni nanti pencen lagi. Elok Lepas tu pencen baru saya dah pencen, saya nak daftar haji. Cantik. Sekarang daftar haji. Daftar tengok pasal apa lambat sangat. Baru hang kerti bahasa. Kan? Baru hang kerti bahasa. Tak peduli langsung, tak pengaji langsung. Sebab itu kuliah ni wajib. Awal-awal tu umur balik tu kena mengaji dah bab ni. Tapi bab ni ramai orang rasa nak pergi haji so baru mengaji. No. Nak tahu bila manis tata'a bila. Berapa ramai orang yang ni. Dan kalau tak boleh pergi haji, yang boleh pergi cepat dapat umrah, pergi dulu umrah. Dia tahu dah rasa aku ni rasa semput, berasa tak lama nak jalan dah ni. Tapi nak pergi haji tak boleh. Tapi Allah menyatakan apa? Yang Allah bagi tahu. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikan haji dan umrah kerana Allah. Haji tak boleh pergi lagi, kena ikut giliran. Umrah ikut giliran tak? No, duit dalam bank simpan. I pencen baru ni, I tak banyak, I dah dapat lebih kurang 300,000. Apa lagi tunggu? Hari ni dapat, terus pergi cari mana saya nak pergi umrah, ada syarikat yang boleh bawa. Ada. Nah, berapa ribu? Oh lah ni mahal sikit, 10,000. 10,000. Sap sui ya. 300,000. Banyak je. Bela esok saya nak berangkat boleh? Tak boleh lah. Man turis nak boleh berangkat. Jadual kita minggu depan. Tuan, okey tak lah. Tak ada masalah. Lepas tu mati. 2 hari lagi nak pergi umrah mati. Dia dah lepas dah kewajipan. Wa'timul hajja wal umrata. Yang umrah tu dia dah lepas lah. Haji tak tahulah. Dia ada niat tak ada niat. Umrah tu dia dah ada niat. Tapi tak sebab pergi dah lepas lah. Dia selamat. Ini tak peduli apa tak peduli. Yang dia peduli apa? I cadang bila I pencen nanti I nak pergi round the world. Sembang dah. Nak round dunia. Pertama sekali I nak mungkin ambil tiket turun di London. Sembang. Kan? Dia tak sebut pun haji. Tak apa hang tunggu esok. Hang nak tahu round the world, tak the world, hang mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Ni Nabi beritahu. Bukan saya reka. Kan? Pasal tak mengaji masalahnya. Dan berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sungguh aku bermaksud untuk mengutus beberapa orang menuju ke beberapa kota atau daerah untuk melihat siapa yang berkemampuan tetapi tidak mahu pergi ke haji, maka kepada mereka akan aku kenakan cukai, iaitu seperti dikenakan cukai ke atas orang yang bukan muslimin. Umar kata itu. Dia anggap tu kapiak tu. Umar dia akan kena cukai sebagai cukai seperti yang kena orang kapiak. Dahsyat tu, tuan-tuan ingat main-main ke benda ni? Umar kalau dia buat tindakan itu, dia ahli syurga. Dia buat tindakan tak betul ke?
Berita ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur di dalam sunannya daripada Al-Hasan Al-Bisri rahimahullahu ta'ala. Daripada Ibnu Abbas mengatakan, seorang yang tidak berhaji dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka nanti dia akan meminta agar dikembalikan ke dunia ketika matinya. Lalu seseorang mengatakan bahawa yang meminta kembali ke dunia itu adalah orang-orang kafir. Maka kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menjawab, sesungguhnya berita yang demikian itu sebenarnya ada di dalam kitab Allah Ta'ala, firman-Nya yang berbunyi. Ni siapa bagi tahu? Ni Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni, Abdullah bin Abbas ni, berapa kali dah saya nyatakan, kalau dia memberi kenyataan, sahabat sangat memberi perhatian. Sahabat, kita lebih lagi ya. Pasal apa? Pasal apa-apa ulasan dia adalah benar. Jarang tidak ada tidak benar. Pasal apa? Pasal dia mendapat doa Nabi supaya dia ini ahli dalam tafsir ayat-ayat Allah dan hadis Nabi. Masya-Allah, Ibnu Abbas ni tuan-tuan, sahabat seangkatan dengan dia dalam sirah menyebut tak berani untuk berhujah dengan dia. Sebab mereka faham, mereka kenal siapa Ibnu Abbas. Jadi sebab itu selalu penulis-penulis pengarang-pengarang akan membawa masuk apa yang dibawa, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Apa yang dia kata, tengoklah ni, dia kata ada dalam firman Allah, ayat surah Al-Munafiqun ayat 10 hingga 11. Saya nak cepat, saya terus baca makna dia. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakanlah sebahagian daripada apa yang kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, supaya aku dapat bersedekah dan nanti aku tergolong dalam golongan orang yang soleh. Orang yang mati ni lazimnya dia akan minta balik ke dunia, menyesal. Pasal apa menyesal? Ni apa dia kata ni? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pasti aku akan bersedekah. Sebab itu sedekah selalu disebut yang sangat-sangat penting, dan yang itulah yang akan menjadi penyesalan kebanyakan orang bila dah mati. Minta Allah balik-balik, pasal kalau izinkan aku hidup semula, aku nak bersedekah dan aku akan buat amal soleh, tak henti-henti. Ni, itu Ibnu Abbas bagi tahu. Menyesal. Jadi sebab itu kita kena faham, takut kita menyesal kemudian. Takut menyesal kemudian. Buat tak tahu, buat nohen, buat tengi ni kan. Takut menyesal kemudian. Jadi pergilah. Kalau ni jangan simpan duit. Sebab itu saya, contohnya tuan-tuan, saya pernah sebut tuan-tuan kan, jadi bila saya sampai ke China, kita nak, waktu tu saya tak silap saya berjalan nak pergi ke dataran untuk kita tengok istana Mao Zedong kan, di China. Ada seorang hamba Allah, bila saya sembang dengan dia, saya senyum, saya sembang dengan dia, saya kata, bang, macam berapa kali dah sampai sini? Oh Ustaz, saya first time, alhamdulillah. Oh Ustaz, berapa kali? Dah saya baru je, ni baru dapat kerja sini. Oh tu lah, jadi tak apalah no. Saya kata, apa kita pergi sini, kita pergi apa ni dulu, yang penting kita pergi mengunjungi Baitullah dulu. Tu dia kata, saya tu nak umrah tak dapat pergi lagi. Umrah hang tak boleh pergi, haji pun tak boleh pergi, umrah hang tak boleh pergi, China boleh pergi. Tuan-tuan, ada manusia lagu ni, hati dia tak terbuka. Sepatutnya dia nak pergi ke mana pun, dia mesti pijak bumi Makkah dulu. Dia mesti mengunjungi Baitullah, mesti dia ziarah Nabi dulu, baru dia nak pergi ziarah orang lain. Dia pergi ziarah Mao Zedong dulu. Sembang hebat. Oh Mao Zedong, tertengok no. Ini dia istana Mao Zedong. Oh ini dia rumah gundik-gundik Mao Zedong. Itu dia sembang. Oh dia ramai gundiknya no, kat 1000 gundiknya. Ada gundik yang setahun tak dapat sentuh. Hak yang tu gundik sampai kat 1000 orang tu, hak yang tu dia tak kata tak bagus. Yang Nabi ni, oh dia kata Nabi ni kahwin ramai kuat seks. Astagfirullah. Pasal apa tuan-tuan? Itulah cerita dia. Kalau ikut macam mana kedudukan? Berat kalau kita bicara tuan-tuan, keadaan orang sekarang ini tak mau faham. Jadi sebab itu perlunya, mestinya mengaji untuk faham. Masuk isyarat ya?
4 minit lagi. Buat 4 minit lagi boleh lagi. Kemudian Ibnu Abbas ditanya lagi, bilakah seorang itu dikenakan zakatnya? Jawabnya, jika dia mempunyai 200 dirham yang seharga dengan emas. Itu kita dah cerita dah pada bulan lepas, pada tahun lepas. Pada tahun lepas berkaitan dengan zakat. Berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, aku mempunyai tetangga yang kaya raya tetapi tidak mahu naik haji. Apabila dia mati, aku enggan menyembahyangkan mayatnya. Ni Sa'id bin Jubair kata. Nampak? Pasal apa? Nampak tuan-tuan? Aku ada tetangga, bagus bukan tak bagus. Bila dia mati aku tak pergi dah. Pasal apa? Pasal dia tidak mau mengerjakan haji. Ini perintah Allah. Allah perintah wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikan haji umrah kerana Allah. Dia tak pergi. Maknanya siapa dia? Siapa dia? Kita dah baca sejarah, kan? Bagaimana sahabat Nabi bagi tahu. Tengok sahabat tu. Dia tahu siapa yang munafik tak munafik. Kalau ada sahabat meninggal dia pergi, artinya orang tu tak munafik. Mana tu Islam yang sebenar. Tapi kalau ada sahabat meninggal dia tak pergi, saya dah sebut nama dia siapa yang Allah beri kelebihan pada dia kan. Dia kenal siapa munafik tak munafik. Maknanya orang tu munafik, dia tak pergi sembahyang jenazah. Nampak? Ni apa cerita ni? Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, bukan calon-calon orang. Dia kata aku tak pergi, jiranku, dia kata tetangga aku mati tapi dia tak pergi haji. Maknanya penting bahawa kalau Islam sebenar-benarnya dia akan berusaha pergi haji. Tapi kalau dia buat nohaim, buat ta'ati, buat tenginnya, duit ada tapi tak pergi haji, itu Islam sebenarkah, munafikkah? Tuan jawab sendiri, wallahu alam ya. Jadi itulah keadaan yang kita kena faham. Sebab Sa'id bin Jubair ni dia adalah seorang dikatakan wali Allah. Hebat. Kuat beribadat dan kuat berzikir, sering menangis di malam hari ketika solat. Orang yang sangat taqarrub ilallah, rapat kepada Allah, kuat beribadat, dan dia mengeluarkan kalimah itu. Maknanya Islam apa? Islam pura-pura. Jadi kalau orang yang betul-betul Islam, dia akan ingat bahawa haji adalah rukun Islam yang kelima. Wajib wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi ada juga ketetapan manis tata'a, bagi siapa yang berkemampuan. Jadi kalau berkemampuan wajib lah. Tapi dah susah sangat hidup, tak mampu. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kehidupannya sangat susah. Contohnya gaji 1,000, anak 5. Gitu kan. Memang tengok hidup dia susah. Dia tak wajib, tak apalah. Dia seorang yang baik, tapi dia tu bagus lah, baik tengok dia tu, ibadat rajin semua, tapi dia tak pergi haji. Dia kerja apa? Dia kerja macam-macam kerja boleh sebut, tapi pendapatan dia tidak mampu. Ni orang yang gaji 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, gaji berapa ribu pun wajib menunaikan haji bagi siapa yang berkemampuan. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza wa ghairahu birrahmah. Allahumma faqihna fid din. Rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.